Cuma saya harap Datuk Seri Ismail Sabri tak payahlah nak membela kalau orang yang bersikap pepat di luar rencongnya di dalam. Saudara, kadang-kadang ni kita ni jangan jadi warga UMNO yang mudah lupa. Saya nak harap kita hayati. Ada teman saya menghantar kiriman. Saya kata agak benar juga. Saya kita jangan jadi warga yang mudah lupa. Sebab ramai warga UMNO telah lupa saat UMNO diasak untuk diharamkan. Waktu itu sebenarnya di mana Datuk Ismail Sabri? Di mana H2O? Di mana Anwar Musa? Di mana Syedan Kasim, Khalid Jamuddin dan barisan kabinet UMNO era Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri? Siapa yang sebenarnya berani pertahankan UMNO ibaratkan berenang di dalam lautan api? Kalau bukan Zaid Amidi. Tapi sekarang ni Zaid Amidi yang kena balun. Zaid Amidi lah ditanam kebencian. Saya bukan nak membela, tapi ini realitinya. Waktu itu mulut kabinet broker Perikatan Nasional bagai kata kunci. Walaupun Tan Sri Muhyiddin, PBM tiap-tiap masa mereka berzikir tentang keburukan UMNO. Mau menjawab mengata gitu begini dan sebagainya. So apa pula yang keluar dari mulut ahli kabinet, ahli-ahli UMNO? Mereka berada dalam kabinet, Datuk Zahid tak ada dalam kabinet. Hanya Datuk Seri Zahid saja yang diminta berundur, sedangkan mereka berada dalam kabinet. Ini yang saya kata hairan. Saya tak tahulah. Dan barisan cyber trooper, broker-broker daripada Perikatan Nasional tak henti-henti menyerang UMNO ni. Bagaimana mereka, kedudukan mereka? Adakah mereka membela? Tidak, saudara. Dan dihalakan muncung senapang tu, muncung meriam tu pada Presiden. So saudara, siapa kali dia kata Tuan Mahdi lah mastermind hancurkan. Ini saya sekarang ni saya menuntut mereka yang berada dalam kabinet Tan Sri Muhyiddin waktu itu. Apa mereka lakukan untuk membela UMNO? Tak ada, saudara. Orang lain, malahan waktu itu kita ada Muafakat Nasional. Muafakat Nasional juga dihancurkan. Saudara jangan lupa semua itu. Usaha yang dilakukan oleh Presiden UMNO macam-macam. Begitu juga dalam masa tempoh 22 bulan Pakatan Harapan. Apa jadi pada UMNO? UMNO nak dimatikan. Dibawa supaya dipastikan ahli-ahli UMNO menyertai parti PBM. Jangan lupa peristiwa ini, saudara. Sebab kadang-kadang kita ni, orang UMNO ni kadang mudah lupa. Bila diacu dengan pandangan dan sebagainya, mereka lupa, maka pala dia orang pun ikut sama. Saya bukan nak membela Zaid Amidi, tidak. Tetapi bagi saya, wajarkah kita menyeranah beliau, memaki hamun pada beliau kerana mempertahankan UMNO? Saya rasa kalau tak ada dia waktu itu, UMNO dah tak ada dah. Tak adalah mesyuarat cawangan ni. Sebab ahli-ahli UMNO sebenarnya masuk PBM. Ini realitinya, saudara. Tapi sekarang ni, dialah yang kena maki. Siang hari, siang malam, dia yang diratibkan. Keburukan demi keburukan ditanam supaya jangan fikir orang luar. Jangan fikir daripada PBM. Jangan fikir daripada parti-parti lain, saudara. Mereka memang membenci UMNO. Mereka memegang prinsip pukul kepala dulu. Dan kita pula nggih juga. Jadi sekarang ni dalam keadaan begini, saudara, apakah wajar ahli-ahli UMNO membiarkan begitu keadaannya? Ini musim-musim pemilihan ni. Sepatutnya kita menjernihkan keharmonian. Tindakan yang diambil bukan diambil tidak seorang. Dia bukan dia sendirian. Pecat orang tu, pecat orang ni. Tidak. Tapi gambarannya seolah ini presiden yang lakukan. Sedangkan ini keputusan Majlis Tinggi. Saya bukan nak membela, saudara. Saya nak bercakap sebab persoalan ini wajar dibangkitkan dalam musim-musim UMNO sedang bersidang di peringkat cawangan sekarang. Jangan lagi, sebab ini akan ada yang marah ni. Ketua-ketua bahagian akan marah, saudara. Ketua-ketua pemuda bahagian yang nak mempertahankan jawatannya akan marah. Sebab mereka tak boleh berkempen. Dan mereka tak tahu sama ada sejauh mana mereka boleh mempertahankan jawatan dan tidak. Sebab saya dah katakan semalam kemarin, 130 bahagian ketua-ketua pemuda dah habis umur. Ke mana mereka nak pergi? Jadi mereka pasti akan memanjat untuk menentang ketua-ketua bahagian. Tambah-tambahan lagi kalau ketua bahagian yang melakukan sabotaj saat mereka, kalangan pemimpin muda ini dipilih menjadi calon. Ini tak boleh dihalang, saudara. Bila ini berlaku. Dan kalau pemimpin ni nak gunakan duit, dah tak boleh. Sebab saya tahu ada taburan dilakukan. Ada juga tangan-tangan ghaib yang sedang mengatur, walaupun mereka sudah pun berada di luar UMNO. Sebab itu saya nak bagi tahu juga, mana-mana ahli UMNO yang telah pun dipecat, yang dah dia tidak jadi ahli UMNO, tak payah bercakap lah. Tolonglah, tak payahlah Khairi Jamaluddin ke Noma ke Isyamuddin yang digantung ke Anwar Musa ke siapa saja, anda sudah buka ahli UMNO. You tidak ada local standby untuk bercakap soal UMNO.
Jadi soalnya apakah anda rindu pada UMNO? Jadi tangan yang bercincang, bau yang mikul. Bila dah kena pecah benda begini, kerinduan itu malah lambai. Sebab itu saya katakan, apa yang mereka katakan bahawa UMNO ni teruk, UMNO ni semakin banyak orang keluar. Saya tengok saya. Lihat apa yang berlaku di Padang Besar. Terkial-kial. Sahabat saya, Datuk Zaidi, dia pun nak masuk mana? Nak masuk PKR. Ahli-ahli PKR dah bercakap. Malahan beliau dikatakan sebagai tong sampah. Hinanya mereka. Ini natijahnya anda terimalah akibatnya sebab anda punya yang buat. Bukan salah orang. Bila tak terpilih jadi calon, bertanding juga, menentang parti. Sekarang terkial untuk meneruskan dalam parti UMNO. UMNO dah tak boleh terima. Nak masuk dalam PKR. Saya bersimpati. Akhirnya beliau dijadikan sebagai seolah tong sampah. Nasib baiklah bukan ahli UMNO. Dan kabarnya nak masuk pula dalam amanah. Tak tahu pula apa pula kata. Jangan lupa saya. Datuk Seri Abang Mat Sabu, dia kalau dia berucap nanti lunyai. Lunyai. Jadi bagi saya, kalau dah habis tu sudahlah nak buat macam mana. Begitu saya dengar kenyataan Norma kata begitu, buat apa nak bercakap, tak payah komen. Yang saya tahu segala komen mereka, kalau ahli UMNO percaya, beratlah. Sebab mereka bukan ahli UMNO. Mereka nak komen sebab mereka telah pun meninggal rumah kita. Jadi kitalah yang menyantuni rumah kita ni. Kita tengok keadaannya. Kalau bapak kita demam, kitalah cari ubat. Kalau bapak kita ni buat keputusan, kitalah tegur. Tak perlu lagi kita nak maki hamon ikut macam orang lain maki hamon. Kita ni ada UMNO ini, ada budayanya, ada sopan santunnya. Kita tak boleh menerima pemimpin yang menunjukkan lagaknya saudara. Kononnya belajar di luar negeri, balik luar negeri, akulah bijak segala-galanya. Saya rasa itu bukan cara dia. Anak muda memang sepatutnya akan disayangi oleh pimpinan yang tua. Tetapi anak muda mesti menghormati yang tua. Jangan boleh bercakap celupar begitu saja. Sebab itu saya katakan, bila naik presiden membela pula, ini yang tak betul. Sepatutnya dia kena tegur. Kamu sekarang ni dah di luar. So Khairi jangan bicara. Sepatut pesan pada ahli-ahli UMNO. Jadikanlah ini sebagai tauladan. Lihatlah kawan-kawan kita yang dulu sama seperjuangan dengan kita. Kerana kesilapan yang mereka lakukan. Hari ini mereka tidak lagi bersama dengan kita. Sepatutnya begitu sahabat. Bukan mengatakan ketiadaan Khairi ini akan mengurangkan sokongan anak muda. Anak muda mana yang nak bersama dengan Khairi? Anak muda mana? Kalau dia beramai anak muda, maka itu hari pilihan raya itu dia menanglah. Sebab pengundi muda waktu itu yang ada di sekitar Sungai Buloh, bila dia bertanya itu hari, lebih ramai daripada pengundi tua. Tapi saluran anak muda guyup. Jadi macam mana nak dikatakan sebab dia mempunyai kekuatan? Saya tak nampak benda begitu. Ini yang harus dilihatlah sekarang. Jadi sebab itu saya berharap dalam musim-musim pemilihan ini perlu dijelaskan. Tak boleh berkempen. Siapa saja free for all. Sebab kita sekarang ini mahu menamatkan siri-siri warlord. Orang yang punya pengaruh yang dulu kerana menggunakan wang ringgit sekarang ni telah pun dipotong. Yang kita potong, yang dikerat oleh Tan Sri Syarif Samad adalah memotong tangan-tangan yang mahu mencanai jawatan dalam UMNO dengan menggunakan wang ringgit. Maruah UMNO perlu dipertahankan. Kita ada harga diri. Kita bukan bangsa yang meminta-minta. Tapi kerana mereka hadir, nak merebut jawatan, sanggup mengeluar belanja. Dulu saya dah bercakap saya, bagi mereka yang sanggup membeli jawatan, tentulah bila mereka mendapat jawatan itu, mereka akan gunakan untuk mencari kepentingan diri sendiri. Rakyat diabaikan. Kalau modalnya jadi ketua bahagian, cari 100 ribu, 200 ribu, 300 ribu. Siapa yang nak keluar duit 200-300 ribu hanya untuk pegang jawatan? Kerana mengharapkan sesuatu. Dan hari ini suasananya kita adalah sebagai penempel. Terima hakikat, kita bukanlah parti yang dominan dalam kerajaan. Zaman dulu sebagai ketua bahagian, bolehlah pergi jumpa menteri, tolong sign itu, sign ini. Sekarang ni budaya dah tak ada. Persoalan itu dah tak ada. Tapi mereka masih lagi berusaha. Saudara Gagak Rimba, dia kata UMNO hilang dari radar next PRU. Tak, saya tak nampak begitu saudara. Saya tak nampak begitu. Sekarang UMNO sedang merubah. Macam mana kata Datuk Alwi, kita akan memperbaiki. Saya yakin. Jadi anda dari parti mana saya tak tahu. Secara DR Barmer, dia kata kalau amanah terima sampah yang dibuang tu, eloklah amanah. Saya lihat sendiri saudara, pandangan orang agak menyedihkan.
Saya amat menyedihkan sebab beliau satu ketika dulu bersama-sama dengan UMNO. Saudara Sultan Al-Faraj Patih, dia kata PA dah hampir 20 tahun untuk menjatuhkan UMNO. Saya tak nampak sekarang ni bahawa saya lihat Pakatan Harapan semakin jelas. Cuma saya katakan, saya tak nafikan saudara, ada juga pimpinan-pimpinan dalam Pakatan Harapan terutama daripada DAP yang melontarkan kata-kata yang agak menyinggung. Tapi saya yakin pemimpin UMNO yang ada dalam kabinet, mereka tetap akan bersuara. Macam mana apa yang berlaku tentang apa ini di Kajang, di Ceras, bagi seorang wanita yang dia kemalangan pergi balai polis dengan pakaian dalam keadaan yang menjolok mata, yang tidak mengikut adab. Tak salah polis disebut untuk minta dia balik rumah, pakailah pakaian yang ada hormat, tata susila. Tapi tiba-tiba saja ini ahli parlimen dibentung Syafura dia marah pula pihak polis. Ini bukannya hidup dan mati, dia terlibat dalam kemalangan saja. Betul emergency, tetapi kenalah berpakaian elok-elok. Kalau dengan pakaian sebegitu menjolok mata, dia kena ingatlah bahawa negara kita ni rukun negara, ada tata susilanya, bukan boleh sembarangan. Tapi nak dibela begitu, saya pun tak bersetuju. Saya pasti tak bersetuju, dan saya yakin Datuk Saifuddin Nasution sebagai Menteri Dalam Negeri akan mempertahankan tindakan pihak anggota polis tersebut. Minta bukan dia halau, minta supaya dia balik ke rumah, tukar pakaian, itu saja. Alasannya dia kata kerana emergency. Emergency macam mana pun memanglah kemalangan, dalam kemalangan. Tetapi kerana alasan kemalangan tak boleh. Takkanlah terlanggar kereta datang ke pejabat polis dengan berbugil. Mana boleh saudara. Kita adalah nak berurusan dengan pejabat kerajaan. Saya tengok tadi kenyataan daripada Tan Sri Akril tadi amat jelas. Bahawa siasatan telah dibuat pihak polis, bukan sembarangan nak tuduh-tuduh begitu. Cuma saya haraplah kita orang politik ni janganlah banyak campur. Lebih-lebih lagi urusan pihak berkuasa. Kita sebagai orang politik jangan campur urusan Suruhanjaya Pencegah Rasuah, jangan campur urusan pihak polis. Kita tengok kalau benda tu tak betul, kalau dia rasa nak diperbetulkan, jumpa dengan Datuk Saifuddin lah. Kita ada Menteri Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri, Datuk Saifuddin Nasution, mereka mempunyai mesyuarat tiap-tiap minggu. Tentulah dia akan bertanya kepada Ketua Polis Negara. Kalaulah dasar-dasar begitu, tiba-tiba meledak dalam media sosial dan menyalahkan pihak anggota Pakatan Keselamatan, saya kata tak betul tu. Itu tak betul. Sebab tentulah anggota tersebut melihat ini pakaian jolok mata. Dan kadang-kadang saya jangan lupa, kalaulah pegawai tu, inspektor polis tu terima dia dalam keadaan begitu robak-rabak semua, mungkin berlaku perbalahan dan sebagainya, dia kata saya cuba untuk dicabut oleh pihak polis. Kan ke masalah tu. Saya kadang-kadang nak berurusan dengan jabatan kerajaan, ikutlah tata susilanya. Itu keadaannya. Saudara Rafi Muhammad, dia kata saya pusing kali. Pusinglah macam mana pun, saya bukan nak memusing kenyataan. Apa yang nyatakan oleh Ketua Polis Negara itu benar, dan saya akan mempertahankan. Saudara Roiza, dia kata saya yakin UMNO kekal dan akan semakin gemilang. Terima kasih. Begitu juga saudara Mak Fairuz, UMNO dah jauh dari perjuangan Melayu, lebih perjuangan kepartian dan kepentingan peribadi. Saudara Muhammad Fairuz, saya tidak menafikan. Memang saya tidak menafikan itu dulu. Tapi sekarang ini parasit-parasit itu sudah mula tersingkir daripada UMNO. Sebab itu sekarang ini kita mau melihat pemimpin UMNO yang suka ada dengan Tok Guru ni bila masa saja bercuti. Saya tak tahulah benda cuti London ada, tak tahulah saya belum dapat laporan. Tetapi saya melihat bahawa sekarang ini musim pemulihan. Kerana itu dia adakan pemilihan parti di perangkat akar umbi. Tentulah UMNO akan melakukan islah dalam kepimpinan. Yang ini yang saya cakap, kalau saya buka balik, lihat balik kenyataan-kenyataan saya terdahulu, saya menekankan berkali-kali UMNO perlu melakukan islah dalam kepimpinan. Kerana saya melihat ramainya parasit-parasit yang mereka melihat kedudukan dalam UMNO untuk mengaut keuntungan, untuk mengaut kekayaan. Ini yang membuatkan warga, rakyat meluat dengan tindakan mereka. Macam mana dalam musim pemilihan dulu pun saya dah menegur. Bila nak jadi perwakilan tu, bagai nak agak berkempen. Dah dapat jadi perwakilan, bukan duduk dalam dewan. Duduk di luar dewan, duduk kat coffee house. Duduk tayang, aku ni perwakilan. Itu bukan budaya UMNO. Sepatutnya apa yang dibincangkan bukan senang setahun sekali. Ini sikapnya yang akhirnya orang melihat UMNO dengan penuh kejelekan. Dan
jawatan-jawatan, ketua-ketua bahagian. Saudara jangan lupa. Saudara perlu ingat, saya pernah duduk sebagai pergerakan dalam pemuda. Zaman pemuda dipimpin oleh Datuk Anwar Ibrahim, pemuda dipimpin oleh Datuk Seri Najib, pemuda dipimpin oleh Datuk Seri Zahid Hamidi. Waktu itu kami tidak mengamalkan kereta Cayenne, kereta Mercedes, BMW, tak ada. Semua budaya ini wujud zaman apabila pemuda dipimpin oleh Syamuddin dan Khairi Jamaluddin. Dan akhirnya orang melihat dengan penuh kejelekan. Belum apa-apa lagi, dapat jadi ketua pemuda saja dah pakai Cayenne. Cayenne, saudara, Cayenne tu maksudnya kereta apa? Ferrari. Belum apa-apa lagi, saudara. Dah baru jadi ketua pemuda bahagian saja, dapat projek, gunakan jawatan itu untuk dapat projek. Orang marah lah. Sebab itu orang lihat bahawa satu ketika dulu UMNO ini parti projek. Kena terima hakikat. Orang benci kerana kita kena sikap kita nak menunjuk-nunjuk. Ketua bahagian pula tu buat rumah besar-besar. Sedangkan orang kenal, orang tahu latar belakang kamu sebelum ini. Saya kenal, saudara, ada kalangan ketua-ketua bahagian tu dulu melepek je. Bila menang jawatan ketua bahagian, okey lah, tak ada masalah. Tetapi menggambarkan pendapatannya di luar kehebatan, buat rumah pun berjuta. Mana datang duit? Sebab itu rakyat marah. Saudara, dalam keadaan begini, saudara, saya rasalah mereka yang merosakkan. Dan hari ini insya-Allah saya yakin dalam pemilihan yang baru akan datang, mana-mana pemimpin yang akan dipilih oleh ahli peringkat kaum, ahli-ahli masih lagi tak bergerak. Saya dengar ada kenyataan kononnya 400 nak keluar. Mana yang 400 tu? Mana yang 400 nak keluar? Kecuali macam saya kata semalam, Seremban saja saya tak nafikan, itu pun berapa kerat. Tapi pengumumannya 100 menteri parti lain. Saya kata mana sih? Tak ada pun. Saya bukan nak mencabar, saudara, tapi itu realitinya. Jangan duk dengung yang bukan-bukan, kerana saya lihat UMNO di peringkat cawangan masih dengan sibuk sekarang ni untuk mengadakan pemilihan, untuk mengadakan mesyuarat cawangan-cawangan. Tak ada masalah. Malahan sekarang ini bertambah sibuk. Kalaulah UMNO itu tidak diyakini, orang tak berebut nak pegang jawatan. Sekarang ni masih lagi berebut sekarang, saudara, untuk jawatan naib Presiden UMNO, saudara. Presiden Timbalan Presiden tandingi. Untuk naib saja 10 orang bertanding. Retinya UMNO masih lagi punya auranya. Ramai. Walaupun saya tahulah, macam di wilayah Persekutuan ni, tentulah mereka mahukan ketua perhubungannya, iaitu Datuk Johari Ghani. Orang yang ada kalangan intelektual, orang ekonomi, orang korporat, perlu juga berada dalam senario kepimpinan. Perlu juga ada menteri. Menterinya macam Datuk Khalid Nordin, yang sekarang juga kebetulan sebagai ketua perhubungan UMNO Johor. Dan banyak lagi, ramai lagi, kita ada Datuk Samsul Nasarah, Timbalan Menteri Dalam Negeri. Kita ada juga Datuk Azalina Osman, yang kabarnya akan menawarkan diri. Tak tahulah Datuk, betul, ada pula mantan Menteri Besar Datuk Asni, mantan Perdana Menteri Datuk Ismail Sabri, tapi belum lagi buat kenyataan apakah beliau akan bertanding jawatan sebagai naib presiden, mengekalkan jawatannya. Wallahualam, kita tak tahu. Tapi ramailah yang akan bertanding dan sudah pun mewujudkan kabilah-kabilah tertentu. Bukan saya tak tahu, tapi bagi kita sekarang ni, usaha untuk mewujudkan kabilah tak boleh. Cai-cai tak boleh, sebab veteran UMNO sedang memerhati sebagai penyelaras. Ibu pejabat sedang meneropong di setiap bahagian. Kerana kali ini pemilihan dibuat secara serentak. Tak ada masa nak berkempen. Serentak begitu, tak silap saya, pada bulan Mac. 13 Mac, bam, semua bertanding. Nak kempen macam mana? Walaupun ada usaha untuk mewujudkan kabilah-kabilah. Konon-kononnya daripada 50 orang ahli majlis tinggi itu, ini cainya. Cai kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 3, macam-macam cai saya ada. Kononnya cai-cai inilah yang boleh digunakan nanti untuk memaksa Datuk Seri Presiden UMNO ini berundur dan sebagainya, menjadi tekanan kepada Seri Zahid Hamidi. Saya kata semua itu tidak mungkin berlaku. Untuk pemilihan kali ini tidak. Malahan saya nak bagi tahu, jawatan ketua pemuda pun dah ramai nak bertanding. Ketua wanita pun ramai juga nak bertanding. Cuma saya tengok tak sepatutnya lah. Macam Kak Jad, semalam saya bercakap, kemarin saya bercakap, dengar kabarnya sampai 140 ketua-ketua wanita bahagian-bahagian yang mahukan Datuk Tan Sri Syarizat bertanding. Saya kata tak ada pun. Ini disanggah oleh Datuk Rosni Zahari.
beliau selaku setiausaha dan naib ketua wanita Pahang dia tak ada pun. Jadi dalam keadaan begini, janganlah. Jangan, saya agak Kak Ijat, janganlah. Memanglah hasratnya baik untuk kembali ke gelanggang, boleh. Tetapi stigma isu lembu kondo tu, ini boleh merosakkan parti kita. Sabar dulu Kak Ijat. Kita tahu mungkin Kak Ijat tak bersalah, orang lain yang bersalah. Betul, tetapi janganlah dia dirosakkan lagi, sebab kita dalam peringkat untuk memperbaiki tiang-tiang yang luntur, atap-atap yang bocor. Dalam keadaan begini, fikirkanlah. Jangan dikeruhkan lagi. Saya nampak Datuk Rohani Datuk Noraini tak ada pun kesalahannya. Cuma tentulah beliau tidak mampu untuk mengulur dan sebagainya, sebab dia pun bukan dalam keadaan sebagai menteri. Tak ada jawatan apa pun. Apa yang dialami oleh Datuk Noraini sama juga yang pernah dialami oleh Presiden Parti Datuk Sizat Hamidi. Waktu beliau tidak menjawat jawatan dalam kabinet, macam-macam orang kata dia. Apa dia orang tak kata. Dalam keadaan begini, saya haraplah warga UMNO kukuh laksanakan pemilihan kali ini. Kita pastikan UMNO perlu melakukan islah dalam kepimpinan. Kita bersihkanlah rumah UMNO kita ini, segala anak-anak ini, supaya masa depan UMNO itu dapat terus dijadikan payung untuk warga kita. Jumpa lagi besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.